iaitu menghafal siri kereaktifan logam dengan menggunakan kaedah mnemonik. Kaedah ni dah biasa digunakan, kaedah mnemonik ni, tapi kadang-kadang pelajar idea tu tak muncul untuk dia menghafal. Jadi kita kena munculkan idea tu untuk dia menghafal siri kereaktifan logam. Okey, pada refleksi, saya buat refleksi pada pengajaran saya yang lepas. Batsman. Okey, saya membuat pemerhatian dulu terhadap pelajar. Saya dah dapati murid menghadapi masalah membuat urutan kereaktifan logam dengan betul. Dan majoriti murid mendapat markah 3/10 saja dalam kuis yang diberi selepas di akhir sesi PDP. Saya melakukan inquirykan diri dan bertanyalah mengapa kaedah pengajaran memperkenalkan siri kereaktifan logam ini tidak berjaya, dan apakah yang membuatkan murid tidak menguasai susunan siri kereaktifan logam ini. Kemudian saya membuat refleksi, tulis dalam buku rekod mengajar, bukan? File rekod mengajar. Okey, murid tidak menghafal siri kereaktifan logam walaupun telah diingatkan supaya hafal. Dan murid juga berasa sukar untuk menyusun susunan logam tersebut mengikut kereaktifan yang betul. Okey, fokus kajian saya mahu pelajar menulis susunan logam mengikut siri kereaktifan logam yang betul. Itu fokus saya. Okey. Jadi objektif kajian saya yang pertama ialah pelajar dapat menulis susunan logam mengikut siri kereaktifan logam dengan betul. Yang kedua, murid juga dapat menentukan logam yang boleh diturunkan oleh karbon dan hidrogen dengan tepat. Bila pelajar dah boleh tulis susunan siri kereaktifan logam, automatik dia boleh tahu logam yang boleh diturunkan oleh karbon dan hidrogen, iaitu logam yang berada di bawah pada logam hidrogen dan karbon tu. Okey. Seterusnya, next. Okey, kumpulan sasaran saya ialah daripada kelas 3F, iaitu seramai 27 orang yang terdiri daripada 13 orang lelaki dan 14 orang perempuan. Okey. Murid-murid tersebut adalah terdiri daripada pelajar yang mendapat 40 markah ke bawah dalam kuis yang diberi. Seterusnya, metodologi indikator yang saya gunakan ialah ujian pra, pemerhatian dan juga ujian pos. Ini melalui kuis yang saya berikan kepada pelajar. Okey, saya buat satu tinjauan aktiviti semasa PDP yang dijalankan dalam kelas. Saya dapati murid tidak dapat menguasai kemahiran menyusun logam mengikut susunan kereaktifan yang betul. Bila diberi flashcard susunan logam, pelajar tak boleh susun dengan betul walaupun kita dah suruh dia hafal. Jadi begitu juga dengan next kuis yang diberi dalam kelas juga. Kuis pada akhir sesi PDP, pelajar tidak dapat menjawab soalan dengan betul. Okey. Markah dia pun, saya pun membuat analisa daripada kuis tersebut dan saya dapati seramai 27 orang pelajar mendapat markah 0 hingga 40% dan 4 pelajar mendapat markah 41 hingga 70%. Seterusnya, analisis tinjauan masalah saya. Okey, untuk bab kereaktifan logam ini memang terdapat dalam PSKP Sains tingkatan 3, iaitu standard pembelajaran 4, kereaktifan logam tajuknya. Dan pelajar, kalau kita tengok standard pembelajaran 4.2.1, pelajar perlu membina siri kereaktifan logam berdasarkan tindak balas logam terhadap oksigen. Dan 4.2.2, pelajar perlu menentukan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Okey, seterusnya, jadi saya pun perlu melakukan pengajaran semula. Betapa pentingnya pelajar perlu membuat susunan kereaktifan logam tersebut. Saya perlu buat pengajaran semula terhadap pelajar dan saya pun bina kaedah mnemonik dengan memasukkan terus
karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam tersebut. Okey. Kaedah mnemonik itu cara mudah untuk menghafal. K, kalium. Kalau nak kahwin, mesti ada cincin zamrud hijau first supaya perjalananku harmoni aman always. Okay, next. Klik je. Supaya ini kaedah mnemonik, saya masukkan karbon dan hidrogen. Karbon dan hidrogen adalah dua unsur, bukan logam, tapi dia masuk dalam siri ini kerana dua unsur itu, logam yang berada di bawah dia dapat diturunkan. Logam berada bawah karbon dan hidrogen, dia dapat diturunkan oleh karbon dan hidrogen tersebut. Jadi terus masuk. Jadi pelajar dia boleh hafal bila guna ayat tu. Kalau nak kahwin, mesti ada cincin zamrud hijau first supaya perjalananku harmoni aman always. Jadi pelajar perlu tulis dulu. Bila dapat kertas soalan, pelajar perlu tulis dulu susunan tu, baru jawab soalan, baru tengok soalan. Banyak soalan boleh ditanya bila dia dah hafal siri tersebut. Okay? Jadi bila saya buat sekali lagi, pemerhatian, bagi balik flashcard pada next PDP, pelajar dah boleh mula menyusun susunan siri kereaktifan logam dengan betul. Dan bila saya buat kuis sekali lagi, sebelum mereka menjawab soalan, mereka dah siap-siap tulis dah siri kereaktifan. Dia gunakan simbol logam tersebut sahaja. Dia tak tulis nama penuh, tak apa, simbol pun sudah cukup. Okay, pelajar dah kenal sebab simbol logam tersebut pelajar dah pernah belajar semasa di tingkatan 1 dalam jadual berkala unsur. Jadi dia dah kenal simbol-simbol tersebut. Okay, jadi menunjukkan pelajar mendapat markah penuh untuk soalan siri kereaktifan logam. Okay, kebanyakan pelajar dapat markah penuh ataupun salah satu, lebih kurang macam itulah. Okay, next. Perbandingan di antara ujian pra dan ujian pos, saya dapati semua pelajar yang terlibat tadi semua dah boleh jawab soalan selepas menghafal siri kereaktifan logam menggunakan kaedah mnemonik. Refleksi kajian, kesan kepada murid. Okay, murid telah berjaya menghafal siri kereaktifan logam mengikut susunan yang betul. Dan murid juga turut berjaya menyatakan logam yang boleh diturunkan oleh karbon dan hidrogen. Kesan pada guru pula, saya gembira kerana objektif pembelajaran saya dapat dicapai. Dan saya menggunakan PowerPoint saja untuk mengajar sebab dekat Makmal memang kita ada kemudahan LCD dan kita ada Makmal memang stay kat situ, kita guna PowerPoint saja, guna animasi dan sebagainya. Untuk kajian seterusnya, mungkin pelajar boleh diperkenalkan dengan persamaan kimia, penulisan persamaan kimia yang betul sebab dia dah kenal simbol-simbol, dan juga boleh diteruskan dalam bab sains tingkatan 5 dalam bab elektrokimia. Elektrokimia ada juga unsur-unsur iaitu cation ion yang boleh dinyahcaskan. Okay, pemilihan unsur untuk dinyahcaskan. Okay, itu saja daripada saya.